وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب زدنا وهداية نسأل لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نأخذ بأوامرك ونعرف بنواهيك ونصرة ونعم الملائكة المقربين وحسن المسلمات وافتح علينا برحمتك وعلمنا سرعتك يا رب اشرح لنا صدرنا لساننا واحلل عقدة من لساننا قال الشيخ سنتنا نفعنا بأنه في الدارين sekian. Dan berkata Yafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ad-Durrun Nazim, dan berkata Yafi'i rahimahullahu ta'ala, seorang daripada ulama Yaman, kata tu di dalam kitab namanya Ad-Durrun Nazim, kitab pengenalan untuk kitab Durrun Nazim, kitab bahasa Arab, lebih kurangnya 100 lebih-lebih, muka surat dianya lebih kurang 100 lebih-lebih. Lepas tu kitab ini dikarang untuk sebutkan kelebihan bagi tiap-tiap surah. Mulai daripada surah Al-Fatihah sehingga surah An-Nas. Mulai daripada surah Al-Fatihah sehingga surah An-Nas, dia sebut, ada sebut kelebihan dan rusia-rusia bagi tiap-tiap surah. Tapi bukan kitab tafsir lah. Surah Fatihah, apa rusia dia, apa kelebihan dia. Surah Baqarah, apa kelebihan dia, apa rusia dia. Maka ini dinakal daripada kitab Ad-Durrun Nazim. Lepas tu banyak perkara lah yang dia sebut di dalam fadilah kelebihan bagi surah Yasin tu. Banyaklah apabila kita ada hajat ni nak baca begini, untuk nak nak lepas pada banyak baca-baca ayat-ayat Yasin tu, setengah-setengah ayat tu doa-doa dia ada banyak disebut dalam dalam kitab. Rusia bagi ayat-ayat, setengah-setengah ayat daripada surah Yasin, banyak disebut dalam kitab. Maka setengah daripada yang dia sebut di dalam bab pada menyatakan kelebihan surah Yasin, dia katanya telah sampaikan kami bahwasanya khabaran bahwasanya ini khabar cerita, katanya khabaran, katanya barang siapa membaca akan Yasin itu ada sampai kepada dia. Barang siapa membacakan akan Yasin pada kubur, nescaya diringankan daripada mereka itu pada ahli kubur pada hari itu. Pada hari yang dia baca tu diringankan daripada keberatan azab. Sekiranya kalau ahli kubur tu diazabkan, kalau kita ada baca Yasin kat kubur dia tu dapat meringankan azab daripadanya. Dan adalah baginya dengan sebilang-bilang mereka yang di dalamnya beberapa banyak kebajikan. Dan adalah baginya bagi barang siapa yang membacakan Yasin pada kubur, sebilang-bilang mereka yang di dalamnya dalam kawasan kubur, beberapa banyak kebajikan. Jadi maknanya dan dapat bagi orang yang membaca Yasin kat kubur itu pahala yang banyak, beberapa pahala yang banyak sebilang mereka yang ada di dalam perkuburan itu.
Dan barang siapa membaca Yasin pada petang-petang, pada waktu petang dia baca, nascaya sentiasa ia di dalam kesukaan hingga berpagi-pagi ia. Kalau waktu petang dia baca, maka ia akan duduk di dalam kesukaan sampai berpagi. Atau pada pagi-pagi atau pagi-pagi itu dia baca Yasin, sentiasa ia di dalam kesukaan hingga berpetang-petang ia. Maklum ya. Maksudnya tak akan jumpa dengan perkara yang menyusahkan, hati. Dan barang siapa membacakan dia akan Yasin apabila turun dengan dia oleh mati, dan pada satu riwayat dibaca di sisinya, di sisi orang yang mati. Maknanya siapa baca Yasin pada orang yang mati, apabila ada kematian, maka kita pergi baca surah Yasin kat dia, kat mayat tu. Nascaya turun dengan sebilang-bilang tiap-tiap haraf daripada surah Yasin 10 malaikat. Berdiri mereka itu di hadapan orang mati. Jadi maknanya kalau kita baca Yasin pada orang mati, awal-awal dia mati itu belum pada dibawa tanam, maka apabila ada baca Yasin tu, maka Allah Ta'ala utuskan beberapa malaikat turun kepada mayat itu. Kemudian malaikat yang diturun kepada mereka itu sebanyak mana? Maka katanya bilangan malaikat tu satu haraf Yasin, satu haraf daripada surah-surah Yasin tu 10 malaikat. Satu haraf daripada satu haraf di dalam surah Yasin tu 10 malaikat. Tu ramailah. Bukan satu haraf satu orang malaikat, tidak. Satu haraf Yasin, 20. Wal, tu dah 3. Wal, waw, alif, lam, tu dah 3. Dah 30. Jadi satu haraf daripada haraf Yasin tu 10 malaikat diturunkan. Maka apabila turun tu, berdiri malaikat di hadapan orang mati, mayat. Beberapa saf. Jadi buat saf, beberapa saf di depan orang mati, meselawat mereka itu meminta ampun. Meselawat mereka itu, yakni meminta ampun mereka itu malaikat atasnya, di atas orang mati. Dan minta ampun itu sama. Makna meselawat. Meselawat tu makna minta ampun. Dan meminta ampun bagi mereka itu malaikat, bagi orang mati, mayat. Mana sama. Atas tafsir, meselawat mereka itu baginya dan meminta ampun tu mana sama. Malaikat turun datang buat saf-saf dan mereka minta ampun kepada mayat itu. Dan menghantar mereka itu akan jenazahnya, maknanya hantar sampai ke kubur. Maknanya apabila mayat itu dijalankan kepada perkuburan, maka malaikat itu mengikut di belakang, mengantar. Menghantar mereka itu akan jenazahnya. Kita bahasa Melayu panggil menghantar. Maknanya apabila diusung tu, kita disunatkan, kita manusia sunat kita menghantarkan mayat itu, jenazah itu sampai ke kubur. Apabila sudah solat, maka kita nak bawa nak usungkan mayat itu kepada kubur, maka disunatkan bagi orang yang hadir pada itu menghantarkan sampai ke kubur. Maka ketika tu malaikat yang diturun tadi pun menghantarkan jenazah tu sampai ke kubur.
dan muhadir akan mereka itu dengan akan tanamnya. Ketika ditanam tu pun malaikat pun ada bersama pada masa itu. Itu sebab itulah kita apabila ada kebaktian tu baca surah Yasin. Dan sabda Nabi SAW, kita dah habis, dah selesai masalah kelebihan surah Yasin ya. Maka sekarang pula kita masuk kepada tajuknya, ialah kelebihan bacaan Quran. Tak tentu dengan surah Yasin surah manalah bacaan Quran. Maka Nabi katanya, sabda Nabi SAW, baca oleh kamu akan Quran. Mesti kita kena baca. Jadi Nabi suruh tu suruhan sunat ya dah. Sebab sebagaimana kita maklum, bacaan Yasin, bacaan Al-Quran tidak jadi wajib. Bacaan Quran di luar sembahyang, bacaan Quran di luar sembahyang tak jadi wajib, melainkan dia bernazar. Adapun bacaan Quran di dalam sembahyang, bacaan tu ialah bacaan surah Fatihah adalah wajib. Maka maksud disuruhkan di sini ialah suruh baca Quran di luar sembahyang. Nabi suruh kita sebagai suruhan sunat, sunat membacakan Quran, yakni baca Quran di luar sembahyang. Itu maksudnya. Baca olehmu akan Quran, yakni di luar sembahyang. Maka yakni kerana bahawasanya datang ia Al-Quran pada hari kiamat, hal keadaannya musyafa'an ia bagi ampunyonya, bagi segala ampunyonya, ampunnya Quran, maknanya dikehendaki dengan ampunnya tu orang-orang yang membacakan Quran. Nabi suruh kita banyakkanlah baca Al-Quran. Setengah daripada kelebihan dianya apabila di akhirat nanti, Quran yang kita baca itulah, bacaan Quran itu datang musyafa'at kita pada hari kiamat. Sebab tu nak dibanyakkan baca Al-Quran. Tidak ada siapa yang musyafa'at kepada kita, ada Quran mendatang musyafa'at kepada kita. Sebab pada waktu itu kita nak sangatlah kepada ada siapa-siapa yang datang musyafa'at kepada kita. Dan sabda Nabi SAW, baca olehmu akan Quran dan amal olehmu dengan dia. Quran mesti kita baca dan mesti kita beramal dengan dia, dengan Quran. Beramal tu makna mengikut apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Kita buat dalam masa harian-harian kitanya, buat dengan perkara yang diajarkan oleh kita, mengajar akan kita oleh Quran. Apa yang disuruh, apa yang dilarang, kita beramal. Dan jangan kamu jauhkan daripadanya, jangan tak baca. Dan jangan kamu jauhkan daripadanya, daripada Quran, jangan kita tak baca Quran. Dan jangan terlangsung padanya, dan jangan terlepas padanya, pada Quran. Artinya, jangan kamu melampaui akan segala hadnya, akan segala batasannya, batasan Quran. Maknanya larangan-larang. Jadi tadi itu jangan kamu jauh daripadanya, mana jangan kita tak baca dia. Jangan kita tak baca dia, jangan kita tak ikut ajaran dia. Itu mana jangan kamu jauh daripadanya, daripada Quran. Jangan kita tak baca Quran, jangan kita tak ikut akan ajaran-ajarannya, ajaran Quran. Dan jangan terlangsung padanya, yakni jangan kamu melampaui akan segala hadnya, akan segala batasannya. Hadnya, batasannya, yakni larangannya. Apa perkara yang dilarang di dalam Quran, jangan kita melampaukan, jangan kita cuba nak buat. Maka setengah daripada melampaukan batasan Quran tu seperti meninggalkan tajwid hurufnya.
Tu bacakan Quran dengan tidak membetulkan tajwid haraf dia. Dan jangan kamu, itu setengah daripada melampauikan batasan Quran. Baca tak betul dengan tajwid dia. Dan jangan kamu makan dengan dia. Dan jangan kamu makan dengan dia, dengan Quran. Jangan makan Al-Quran. Dan jangan kamu menutupi banyak harta dengan dia, dengan Quran. Jangan makan dengan Quran tu, jangan guna Quran buat cari makan. Seperti setengah-setengah orang tu dia duduk minta sedekah. Dia duduk kat tepi jalan tu, dia minta sedekah. Apa tu nak menarikkan hati orang bersedekah kepada dia tu, dia baca Quran. Bukan maksud makan kertas tulisan Quran tu, bukan maksudnya begitu. Maknanya buat cari makan. Jadi seperti setengah-setengah orang tu dia duduk nak minta sedekah, lepas tu dia baca Quran. Baca tu kalau betul-betul baca tu eloklah. Tetapi dia baca Quran tu untuk nak menarikkan orang kepada suka nak sedekah kepada dia. Jadi maknanya Quran tu dijadikan alat cari makan dia. Dan jangan kamu menutupi banyak harta dengan dia. Jangan kita gunakan Quran untuk nak cari harta yang banyak dengan dia. Itu jangan. Jadi maknanya Quran bukan dia untuk buat cari makan. Quran tu bukan diturunkan untuk nak buat, untuk nak cari harta yang banyak. Sebab tu setengah-setengah orang tu tak kenalah dia hantar anak dia bagi tahfizul Quran. Cadangan dia tu untuk nak jadi imam. Dia tengok anak dia ni sorok elok. Kalau dia atakkan tahfiz Quran, nanti anak dia tu dapat maju, dapat jadi imam besar masalah. Dapat banyak harta. Itu janganlah. Kalau nak hafal pun, nak tahfizkan pun tahfizlah. Tapi jangan pandang kepada harta benda. Kalau nak hafal pun hafallah. Kalau nak baca pun bacalah. Keadaan mana-mana sekalipun, tapi jangan gunakan Quran untuk buat cari makan. Sebab tu kalau ikutnya tak boleh tu nak guna bacaan Quran seperti minta sedekah, baca Quran tak boleh. Mana-mana guna nama Allah pun, nak la ilaha illallah, supaya nak subhanallah ke masalan, atau mana-mana bacaan zikir, lebih laginya Quran untuk buat cari makan, itu tak boleh. Bahkan haram. Lagi pulanya kita tak sepatut bagi sedekah kepada orang yang minta sedekah yang baca Quran untuk nak menarikkan hati. Setengah daripadanya kalau tak ada orang datang dia tak baca. Kalau tak ada orang datang, tidak ada orang melitas di depan dia, dia tak baca. Apabila nampak orang nak datang, orang nak lalu dekat dia, dia mulai baca. Apabila orang lepas daripada dia, lalu lepas pada dia, dia berhenti. Apabila orang masuk dekat dia, dia baca. Itu maknanya baca Quran untuk nak menarikkan hati orang untuk suka bersedekah dengan dia. Tapi kalau dia baca betul-betul, ada orang pun dia baca, tak ada orang pun dia baca tu ingat kata duduk saja-saja baca Quran, maka itu tak masuk dari cari makan. Begitu juga dia pada kat Tani tu, pada zaman dulu tu ada kereta jual barang-barang masuk kat kampung. Ada kereta jual ikan, jual buah-buahan, jual barang-barang masuk kat kampung. Maka dia buka mic tu dengan bacaan Quran. Itu setengah daripadanya tak boleh. Itu haram tu, gunakan Quran untuk buat cari makan tu tak boleh. Jadi gunakan Quran tu sebagai alat untuk nak dapatkan harta, jadi alat untuk nak dapat
menggunakan batuan, itu tak boleh. Tetapi kalau orang nak belajar, kalau nak ajar, nak ambil duit di atas upah mengajarkan Quran, itu tak masuk. Tak masuk dah katanya guna jadi alat. Kita sebab kita, kalau orang ambil upah pun ambil upah pasal susah lelah dia mengajar. Dan sebenarnya ia Nabi SAW baca olehmu akan Quran dengan beberapa lagu Arab dan suaranya suara Arab. Baca olehmu akan Quran dengan beberapa lagu Arab dan suaranya suara Arab. Tapi macam bukan lagu macam sekarang. Lagu tu maknanya lah itu alhan, dia panggil lakat-lakat dia. Maksud dengan kata baca olehmu akan Quran dengan beberapa lagu Arab. Jangan faham lagu seperti lagu Arab sekarang Ummul Kalsum yang pada zaman dulu tu lagu Ummul Kalsum. Bukan mengikut cara lagu Arab yang bahasa sekarang tu, bukan dia, bukan maksudnya begitu. Lepas tu suaranya suara Arab. Tak mesti kita buat suara macam suara Arab. Lepas tu maksudnya bacakan Quran dengan lurah-lurah Arab. Baca Quran bagi jadi bahasa Arab. Jangan sebutan Quran tu sebutan bahasa Arab tapi jadi Melayu. Jadi macam luar Inggeris. Tak nak gitu. Orang Cina baca Quran jadi bunyi macam bahasa Cina. Orang India baca Quran jadi macam baca jadi bahasa India. Jadi maknanya baca Quran tu dengan lurah Arab. Dengan maknanya dengan menunaikan segala huruf-huruf Quran dan muzahir akan huruf-huruf Quran bagi sama dengan sebutan Arab. Ra kita sebut ra. Jadi maknanya bukan lagu tu tinggi rendah, tinggi suara rendah suara, bukan maksud begitu. Mana kita baca Quran baca dengan bahasa Arab. Dengan maknanya sebutan satu-satu haraf dia tu sebutan bagi sama dengan sebutan Arab. Kena dengan makhraj dia. Nyata tertunai segala haraf. Maknanya satu-satu haraf tu kita sebut dia bagi sempurna. Satu haraf tu kita sebut bagi sempurna, menyatakan, jelaskan sebutan satu-satu haraf. Jadi penuh gitu. Jadi macam mana orang Arab zaman dulu, Arab dulu tu sebut haraf jadi penuh betul elok, kita sebut macam tu dah. Dan kita jagakan akan meliharakan segala dan jagakan segala wakaf-wakaf dia, tempat wakaf, tempat wasal di mana. Tempat sepatut wakaf, kita wakaf. Tempat tak sepatut wakaf, maka kita tak wakaf. Jagakan segala wakaf-wakaf dia. Dan meraihkan dan meliharakan segala baris dan sakin. Tempat baris dhammah, kita dhammahkan, baris kasrah, kita kasrahkan, fathah, kita fathahkan. Dan segala sukun-sukun. Tempat sakin, kita sakin. Tempat berbaris kita baris, sebut baris jadi betul, jadi kena dengan tempat dia. Itu maksud dengan katanya itu maksud dengan kata bacakan Quran itu dengan beberapa lagu Arab.
Maknanya baca bagi nyata huruf kita bacakan Quran itu dengan bahasa Arab. Sebutan tu bagi jadi bahasa Arab. Sebutan tu jadi sebutan bahasa Arab. Dengan maknanya kita sebut huruf dia bagi sepenuh, bagi nyata. Dan kita jagakan baris dia, sakin dia, tasydid dia. Jadi maknanya yang kita belajar dengan guru tajwid tu dia ajar satu-satu. Dia lah kita baca dengan lahjah, dengan lagu Arab. Itu tak mesti kita ikut lagu seperti kebanyakan imam-imam tu ikut cara baca Sudaisi, baca imam tu imam ni. Tak mesti kita copy dia, tak mesti kita ikut dia. Lagi pulanya kalau kita tu baca dengan cara kita sendiri. Tak payah kita ikut cara orang tu, tak payah kita ikut cara orang ni. Baca dengan secara kita. Sedap kita. Bukan sedap dengan sebab kita ikut dia, bukan. Itu banyak. Itu satu perkara yang tepat kitanya. Kalau imam tu, imam tarawih mengikut cara Sudaisi, mengikut cara siapa, itu kita serenuk. Tapi kalau ikut saya, itu yang paling saya tak suka sekali. Suara dia elok, baca ikut cara dia lah. Jangan nak ikut orang lain. Jangan nak ikut orang lain. Kalau ikut saya, itu yang saya tak paling suka. Walaupun sedap, elok, tajwid apa semua, itu tak cukup, tak suka. Kalau nak baca, cara dia sendiri. Kalau jadi kebetulan tu, biarlah. Kalau jadi kebetulan tu, biarlah. Ni, jadi maknanya satu-satu perkara yang jadi memaksakan diri dia untuk nak bagi support sama dengan orang tu, nak sama dengan orang ni. Nak copy bacaan orang tu, nak copy bacaan orang ni. Itu bukan dia. Itu maknanya baca Quran, baca oleh kamu akan Quran dengan beberapa lagu Arab. Itu maksudnya macam tadi. Dengan maknanya kita tidak memaksakan akan diri kita untuk jadi lagu-lagu, ikut cara sama dengan orang tu, ikut sama dengan orang ni, lagi pulanya nak bagi kena dengan lagu ini sehingga merosakkan akan apa dia, sehingga jadi rosakkan mat, jadi tepat panjang, jadi pendek, tepat pendek, jadi panjang. Yang tidak ada gunah jadi ada gunah, yang tak ada gunah jadi ada gunah, sebab dia penting nak bagi sama. Itu tak bukan, itu tak kena dengan cara. Dan suaranya, yang dibaca olehmu akan Quran dengan beberapa suara, dengan suaranya suara Arab. Bukan maksudnya kita baca dengan ikut suara orang Arab. Yang orang Arab suara besar, kita kena buat suara besar. Dan sudah buat suara yang kering-kering, begitu, kita kena buat kering juga suara. Orang ni basah, lemak basah, kita kena buat suara. Tak mesti, bukan maksudnya begitu. Maksudnya kita baca bacaan kita tu suara yang munasabah, yang sesuai. Bacaan Quran dengan suara yang sesuai dengan suara Arab. Dengan maknanya tidak jadi melaun sangat. Tak jadi melaun sangat. Tak jadi apa dia? Bunyi sangat. Jadi maknanya sederhana kita baca. Dan takut kamu akan segala ahli dua kitab. Dan takut kamu akan segala ahli dua kitab, yakni Yahudi dan Nasara. Takut olehmu
akan segala ahli dua kitab, yakni ahli dua kitab tu ialah Yahudi dan Nasara. Dan ahli fusuk dan orang-orang fasik. Jadi maknanya jangan kita baca Quran macam orang Yahudi baca Taurat. Jangan kita baca Quran seperti orang Nasara baca Injil. Kita pernah dengar kan cara dia tu ada setengah tu jadi opera masalah. Jadi tu jangan baca Quran jadi macam tu. Jangan baca Quran seperti orang Yahudi dia baca kitab Taurat. Jangan kita baca Quran seperti orang Nasara baca kitab Injil. Jangan baca seperti bacaan orang-orang fasik. Salah dengan bacaannya. Maka bahwasanya lagi akan datang kemudian daripada aku. Ini Nabi setengah daripada mukjizat bagi Nabi. Nabi tahu apa benda yang akan berlaku pada masa depan selepas pada dia. Maka Nabi katanya bahwasanya lagi akan datang kemudian daripada aku, kemudian daripada wafatku, kaum yang menarik-narik mereka itu akan Quran, akan sebagai tarik nyanyi. Jadi Nabi katanya akan datang kemudian daripada Nabi wafat kaum golongan-golongan yang menarik-narik mereka itu, memanjang-manjang mereka itu akan Quran, akan baca Quran, akan sebagai tarik-tarik, akan sebagai tarik yang banyak, akan sebagai tarik nyanyi. Jadi baca Quran tu jadi macam nyanyian. Jadi tak jadi lahjah Arab, tak jadi lagu Arab yang seperti kata tadi itu tidak. Jadi macam bacaan kataan penyanyian pula. Dan rahbaniyah, yakni bacaan Nasara akan kitab mereka itu. Jadi baca Quran seperti bacaan rahbaniyah, yakni bacaan orang Nasara akan kitab mereka itu. Kitab orang Nasara ialah kitab Injil. Jadi bunyi banyak macam-macam opera, tak opera. Dan tu bukan jin. Dan yakni tangis perempuan tak kala kematian. Jadi baca tu pun jangan baca macam perempuan yang menangis tak kala suami dia mati. Dia suara orang menangis tu. Jangan baca Quran macam suara orang perempuan menangis tak kala kematian suami. Jadi maknanya kalau baca nak jadi menangis tu tak mengapalah. Tapi lahjah dia nak buat suara macam nak jadi belas, nak jadi apa? Macam orang nak nangis. Itu jangan. Tiada melampau Quran itu akan ni macam mana bacaan kalau seperti perempuan yang menangis, tiada melampau Quran itu akan kerengkung mereka itu. Tiada melampau maknanya tak baca tu macam bunyi dalam, tak keluar di mulut. Kelekut ni lah, tepat di leher ni, dia bunyi kat dalam, bunyi begitu. Dipatahkan segala hati mereka itu, dan segala hati mereka yang berkenangkan akan mereka itu. Difitnahkan. Difitnahkan segala hati mereka itu dan segala hati mereka yang perkenang akan mereka itu. Jadi maknanya difitnah sebab bacaannya begitu menyebabkan jadi fitnah hati orang yang baca begitu dan fitnah hati orang yang perkenankan, yang menunaikan akan bacaannya itu. Dan kata Syekh Sakhawi rahimahullahu ta'ala, adalah aku duduk serta Syekh Abil Qasim. Kata Syekh
Sakhawi rahimahullah, dia katanya pada suatu ketika aku duduk serta Syekh Abil Qasim. Syekh As-Sakhawi ni dia semasa dengan Imam Suyuti. Serta Syekh Abil Qasim Asy-Syatibi. Setengah daripada karangan dia tu apa dia? Muqaddimah Asy-Syatiriyah pada ilmu tajwid. Dan datang satu lelaki. Jadi maknanya dia duduk bersama dengan Syekh Abil Qasim Asy-Syatiri, dan datang satu lelaki daripada negeri Farisi. Dia datang dari seorang lelaki datang daripada negeri Farisi dan mengaji ia dan mengaji ia akan Quran atas Syekh Abil Qasim. Dia datang nak belajar Quran bersama dengan Syekh Abil Qasim. Dan bagi lelaki itu suara yang elok. Orang lelaki itu suaranya suara yang elok. Dan berlagu ya, dan dia baca Quran, dia baca dengan berlagu bacaannya. Dan mendatang ia dengan mat pada tempat qasar, tempat pendek, dan muqassad mempendek ia pada tempat yang mat. Dia baca tu berlagu-lagu sehingga tempat pendek dia panjang, tempat panjang dia pendek. Maka apabila begitu dia baca di depan Syekh Abil Qasim Asy-Syatibi, maka salahlah, maka perlu ditegurlah. Maka kata Syekh Abil Qasim Asy-Syatibi, baca olehmu dengan lagu Arab. Maksud lagu Arab tu begitu tadilah yang seperti saya kata tadi. Baca olehmu dengan lagu Arab. Ikut cara orang Arab zaman dulu baca. Tepat pendek-pendek, tepat panjang-panjang. Tepat sakin-sakin, tepat baris-baris, fatah-fatah, kasrah-kasrah. Begitu. Dan jangan engkau baca dengan lagu ahli fiski. Dan jangan engkau baca Quran tu dengan lagu orang fasik. Orang fasik, orang sengajakan bacaan, mesalahkan bacaan Quran. Maka apabila ditegur oleh Syekh Abil Qasim Asy-Syatibi kepada dia, kata jangan kau buat begitu, kau jangan baca seperti bacaan lagu-lagu orang fasik, mesti kena ikut cara orang Arab baca. Maka berkata lelaki itu, bermula lagu itu menghiaskan bacaan. Maka jawab orang lelaki tadi, bermula lagu cara dia tadilah, yang pendek tempat panjang ikut sedap dia. Dia kata lagu ni, baca Quran berlagu ni menghiaskan bacaan, mengelakkan bacaan Quran. Maka kata Syekh, tersalah engkau. Maka Syekh tu katanya, itu pahaman yang salah tu. Faham gitu tu salah. Maka saud lelaki itu, bermula lagu itu menghiaskan Quran. Tetap keras, dia keras. Syekh Syatibi kata bukan begitu, kau salah faham tu. Lagi pulaknya dia tetap, dia katanya berlagu itu, berlagu cara dia tu lah. Tepat panjang jadi pendek, yang pendek jadi panjang, itu dia kata nak mengelakkan bacaan Quran. Maka apabila 2-3 kali Syekh tu katanya salah, dia kata betul, Syekh kata salah, dia kata betul, maka kata Syekh, memotong oleh Allah akan lidah kamu. Jadi kena sumpah lah. Syekh tu kata mudah-mudahan Allah potongkan lidah kamu. Maka apa akibat dia? Maka tiada kuasa lelaki itu bahawa berkata ia hingga mati. Lepas pada tu tak boleh bercakap. Sebab doa berkat Syekh Asy-Syatibi katanya, sebab dah larang dia tak dengar, degil lagi, keras. Dia katanya, Syekh Syatibi kata mudah-mudahan Allah Ta'ala potongkan lidah kamu. Tapi bukan potong betul lah. Maknanya mudah-mudahan Allah tak bagi bercakap. Sebab dia berdoa begitu, sebab nak buat apa kalau boleh bercakap, boleh baca, menyalahkan bacaan Quran, baik tak boleh baca, tak boleh bercakap. Dia tak menyalahkan bacaan Quran. Kalau orang kata kenapa doanya begitu, tak kesian ke dia
boleh dia bercakap berdoa begitu kepada dia, jadi menyebabkan dia tak boleh bercakap. Kita jawabnya begini, kalau tak buat begitu nanti dia baca Quran dengan sebab dia dah keras, dah tetap nak baca dengan cara dia, tepat panjang jadi pendek, tepat pendek jadi panjang. Kalau biarkan dia dalam keadaan boleh baca, boleh bercakap, nanti dia baca Quran salah pula. Nanti dia baca salah pula. Nanti dia baca salah pula. Baik tak boleh baca pula. Dengan sebab tak boleh baca, tak boleh bercakap, dia tak berdosa dengan baca Quran. Maka orang tu jadi katanya selepas pada tu tak boleh bercakap sehingga dia tu mati. Maka wajib atas tiap-tiap mereka, ni pesanan dia, maka wajib atas tiap-tiap mereka yang membaca Quran, kita kalau kita nak baca Quran, bahawa melera ia daripada segala berlagu-lagu, umpamanya bernyanyi-nyanyi, yang tiada hasil daripadanya oleh memeliharakan atas sah segala lafaz Quran. Jadi maknanya wajib kalau nak berlagu, nak buat tinggi rendah suara, baca buatlah. Tapi jangan jadi memaksakan, jadi tekanan kita, cara kita nak jadi sedap, cara kita begini. Lagi pulanya baca kita tu tak jadi pendekkan yang panjang, panjangkan yang pendek. Lagi pulanya sebutkan haraf, tasydid apa semua. Ada gunnah, idgham al-gunnah, idgham bila gunnah. Seperti setengah-setengah orang tu nak betulkan azan dia, Allahu dia nak bagi sedap dia, akbar, akbar, dia nak bagi sedap dia, itu tak kena, tak betul. Itu maknanya jangan kita nak buat berlagu-lagu, buat bernyanyi-nyanyi dengan Quran sehingga rusakkan aturan Quran tu, bacaan dia tu, tajwid apa dia semua. Jangan. Walaupun kita katanya tidak berlagu, tidak apa sekalipun, janji kita baca dengan sepenuh suara kita. Kita baca dengan sepenuh suara kita, kita pentingkan akan apa dia? Pentingkan tempat makhraj, tempat pendek kita pendek, tempat panjang kita panjang, idgham macam mana, tajwid dia, iqlab, ikhfa apa semua kita bagi betulkan, dah cukup. Dah bagi sepenuh dengan secara kita. Tak payah kita nak ikut baca, ikut orang tu syekh ni, sehingga katanya tak terfikir, baik kita tadabbur, baik kita guna fikiran kita untuk nak tadabbur Quran daripada kita fikir bacaan kita, suara kita nak bagi sama dengan orang tu, nak fikir nak sama dengan orang tu, fikir nak sama dengan orang ni, tidak berfaedah. Bukan dapat pahala, bukan dapat pahala dengan sebab kita baca Quran mengikut sudais dan sebagainya. Tak ikut dia pun dapat pahala. Janji kita baca bagi betul dan ikhlas kepada Allah, dah cukup. Tak syarat kita nak dapat pahala. Lagi pulanya, kalau orang tak puji pun biarlah. Sebab kita baca Quran untuk nak beribadat kepada Allah. Kalau tak sedap dengar di orang lain, tak biarlah. Sebab kita bukan baca nak bagi dia dengar. Kita baca kerana nak ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tak sedap dengar di orang lain, tapi kita dah baca dengan sepuas hati kita, dah cukup. Sekadar kita mampu, dah puas hati kita, dah cukup. Kerana Allah. Walaupun tak sama dengan bacaan sudais masalah atau imam lain-lain lagi yang masyhur sekarang, sekalipun tak payah gitu, tak perlu pun. Lagi pulanya kita baca cara kita. Bukan dapat pahala banyak dengan sebab kita mengikut imam sudais itu, tidak. Itulah kalau kita jadi imam, kalau apa, tak payah kita ikutlah. Kalau jadi kebetulan jadi samu, itu biarlah. Dengan tidak kita memberati diri kita nak bagi samu. Kalau terjadi dengan sebab kita terlalu dengar dia setiap hari itu, kalau baca tu jadi terikut, itu tak mengapalah. Saja-saja nak menekanan diri nak bagi jadi samu tu, tu yang tak nak.
Tapi kalau kita ni macam murid dengan guru, kalau guru kita baca macam mana, maka murid tu nak jadi baca mengikut cara gurunya. Contohnya kalau seorang tu dia setiap hari dia dengar, dia minat kepada bacaan Sudais masalan, maka apabila baca dia nak jadi terikut. Nak jadi terikut. Bukan sengaja nak paksakan diri mengikut, terikut. Itu tak mengapa. Habis ya. Kemudian katanya Allahumma rzuqna husnal khalqi wal istiqamah. Ya Allah, urzuqna, merazki oleh Engkau akan kami husnal khalqi, akan elok perangai, wal istiqamah, dan betul, ala siratil mustaqim, di atas jalan yang lurus, wa ta'addubi, dan beradab, bi kalamikal qadim, dengan kalam Engkau yang qadim. Amin. Maka untuk hari ini kita akhir di situ pada kata al-babur rabi'a asyara fi hassi ulatil umur. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin.